Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Negara perlu terus memandang ke hadapan untuk meneruskan agenda pembangunan, melaksanakan pemulihan dan mengukuhkan ekonomi. Radio berperanan memberi maklumat sahih dan tepat serta dapat menghiburkan para pendengar. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan, iaitu 88 kes sehari berbanding 108 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perangkan itu dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 79.1% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.9% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 82 kes baru telah dilaporkan. Itu semuanya adalah hasil ujian ART. Dalam sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri antaranya berkata, meskipun berhadapan segala kesulitan dan kepayahan, berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerjasama bersepadu semua pihak, negara dapat menangani cabaran-cabaran dengan baik. Untuk itu, sudah tiba masanya memandang ke hadapan dengan meneruskan agenda pembangunan negara yang tergendala sebelum ini, melaksanakan pemulihan negara dan mengukuhkan ekonomi yang telah terjejas. Garis panduan, dasar-dasar atau sukat-sukat pengawalan yang terkini kemudian akan diumumkan melalui sidang media Kementerian Kesihatan yang merupakan sebuah wadah bagi pihak kerajaan untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam bagi menangani sebarang kebimbangan dan berkongsi maklumat dengan orang ramai yang tentunya tertunggu-tunggu untuk memperdengarkan perkembangan terkini mengenai wabak berkenaan. Sedikit demi sedikit langkah-langkah pengawalan telah dikurangkan dan akhirnya rakyat dan penduduk dapat menikmati kehidupan seperti sebelumnya dengan masih lagi mengamalkan tanggungjawab kesihatan, antaranya pembukaan semula masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi pagi tadi mengadakan Majlis Pelancaran Expo Pengajian Tinggi 2023. Expo tersebut menyediakan landasan kepada orang ramai untuk mengetahui pelbagai laluan ke pengajian tinggi dan prospek pendidikan yang sedia ada. Majlis pelancarannya berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti Teknologi Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diselajurkan perasmian laman sesawang Jabatan Pengajian Tinggi iaitu Higher Education Hub, HE Hub, 34 buah institusi pengajian tinggi, agensi perkhidmatan pendidikan dan juga agensi-agensi kerajaan dan swasta menyertai Expo kali ini termasuk dari dalam dan luar negara. Expo diadakan sehingga Khamis 16 Februari bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang.
Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi menganjurkan syarahan daripada pemenang Nobel Profesor Sir Konstantin Novoselov simposium antarabangsa mengenai Smart Materials for Green Energy and Sustainable Development serta penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara UBD dan Universiti Kebangsaan Singapura. Profesor Sir Konstantin Novoselov dalam syarahan bertajuk Sustainability for Everyone antaranya membincangkan tentang kepentingan penyelidikan bahan lanjutan untuk menangani isu ke arah mencapai kelestarian. Acara diikuti dengan majlis penandatanganan MOU antara Center for Advanced Material and Energy Sciences CHEMIS UBD dan Institute for Functional Intelligent Materials IFIM Universiti Kebangsaan Singapura. Menandatangani bagi pihak KEMES UBD, Dr. Haji Abdul Hanif bin Datuk Peruka Haji Mahadi, pengarah KEMES, manakala IFIM diwakili oleh pengarahnya, Profesor Sir Konstantin Novoselov. Menyaksikan penandatanganan Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Objektif penubuhan skim persaraan kebangsaan SKP antara lain menggalakkan ahli untuk bekerja bagi meningkatkan kualiti kehidupan semasa hari persaraan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 tahun ini akan dimeriahkan dengan persembahan orkestra tradisional gabungan 100 peserta. Mereka terdiri daripada ahli penceragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, para pelajar dari beberapa buah institusi pengajian dan puak-puak etnik Brunei. Dengan menggunakan beraneka jenis alat muzik, orkestra tersebut berperanan mengiringi acara persembahan padang pada hari bersejarah itu nanti. Turut menyerikan Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 nanti ialah kemahiran para mahasiswa dan pelajar bermain gulintangan. Mereka akan mengiringi acara padang yang akan dipersembahkan pada tahun ini. Jadi antara lagu-lagunya ialah lagu-lagu medley terdiri pada lagu Yadan Lancang Kuning, yang kedua lagu Bandar Seri Begawan dan yang ketiga lagu Brunei Bumi Bertuah. Sambutan yang berkonsepkan warisan budaya jati diri bangsa juga akan disertai oleh 7 puak jati Brunei yang memainkan alat-alat muzik tradisional masing-masing. Perasaan saya sangat gembira dapat terlibat dalam acara Hari Kebangsaan iaitu bermain orkestra. Ini adalah kali pertama saya dalam mengikuti satu persembahan orkestra sejak sekolah rendah. Berbangga dan teruja kerana ini adalah kali pertama saya mengikuti persembahan alat tradisional Brunei iaitu orkestra. Gembira kerana terpilih dalam persembahan orkestra ini dan ini juga pertama kalilah mengikut persembahan ini. Pertama kali saya dalam mewakili sekolah saya, Sekolah Menengah Sultan Syarif Ali dalam acara-acara beginilah. Radio merupakan antara medium penyiaran terawal yang digunakan sejak dulu lagi dan ia masih relevan sehingga kini sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan peranan radio bagi pembentukan sesebuah negara dan bangsa. Hari Radio Sedunia disambut pada setiap 13 Februari. Bersempena Hari Radio Sedunia tahun ini, berita perdana malam ini membawakan laporan mengenai kepentingan radio sebagai medium menyebarkan makluman kepada masyarakat pendidikan selain menjadi platform hiburan. Bersama Dianko Nur Hamidah Pikiran Ahmad untuk laporannya. Hari Radio Sedunia diisytiharkan oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada tahun 2011.
Sambutan tahun ini bertemakan radio dan keamanan. Hari Radio Sedunia disambut setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang peranan radio memberi maklumat sahih dan tepat serta dapat menghiburkan para pendengar. Di negara ini, sejarah radio bermula secara resmi pada 2 Mei 1957. Sejak itu, perkhidmatan Radio Brunei terus berkembang menjadi alat komunikasi penting antara kerajaan dan rakyat. Sekarang ni radio tu banyak yang menarik pendengar-pendengar, bah. Macam bukannya satu channel saja, banyak channel sudah tadi boleh mendengar Radio Brunei. Radio adalah amat penting. Ia adalah satu komunikasi media massa yang patut kita ni kekalkan. Memberi maklumat penting seperti waktunya solat dan update-update mengenai dengan berita al-ehwal semasa. Dalam era teknologi ini, radio berinovasi dengan teknologi baharu sebagai medium mudah alih yang boleh diakses oleh semua orang. Seiring perkembangannya, radio juga kini menawarkan pelbagai kandungan dan format yang berbeza serta dapat diikuti melalui aplikasi mudah alih. Meskipun menjadi salah satu media tertua, radio tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Radio masih dipilih sebagai salah satu platform untuk mendapatkan maklumat sahih mengenai sesuatu perkara. Yang kita dapat dengar maklumat ataupun berita ataupun juga mengenai berita keluarga, apatah lagi kalau tentang yang berlaku di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Radio adalah saluran utama untuk pada orang-orang yang inginkan hiburan seperti dengar dalam kereta, dalam rumah supaya tidak bosan. Ia memberikan informasi yang tepat, sahih, lagi benar. Lagipun kalau tadi bagian dari WhatsApp, ini semuanya yang betul. Radio ini membagi info cuaca, info trafik dan juga berita perdana dan sebagainya lah. Catatan Misteri Mini kini kembali bagi siri kedua. Mempunyai 4 episod, filem tersebut merupakan kesinambungan catatan Misteri Mini siri pertama yang diterbitkan lebih 20 tahun lalu. Semalam berlangsung majlis pelancaran dan pratonton filem berkenaan di The Mall Cineplex Gadong. Pelancarannya dirasmikan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Television Brunei, dan Dayang Juliana binti Haji Ali Ahmad, wakil pihak berkuasa industri teknologi dan info komunikasi AITI. Filem terbitan Hadiol Studio Production ini adalah inisiatif AITI dan disokong oleh Radio Television Brunei. Filem bakal ditayangkan pada bulan Mac dan April menerusi aplikasi RTB Go. AITI dan juga RTB. Lebih 100 sesi pemberigaan mengenai skim persaraan kebangsaan SPK diadakan sejak bulan April tahun 2022. Pelbagai maklum balas dan komen daripada pihak awam mengenai dengan skim berkenaan. Dengan adanya maklum balas itu dapat membantu pihak tabung amanah pekerja TAP untuk membuat penambahbaikan bagi mengukuhkan lagi skim tersebut. Perkara demikian dinyatakan oleh Awang Haji Muhammad Adfarul bin Haji Mas Adenan, Timbalan Pengarah Urusan Tabung Amanah Pekerja TAP pagi tadi. Objektif penubuhan SPK ini adalah untuk memastikan ahli menerima pendapatan persaraan yang lebih baik. Kedua, menyediakan keselamatan sosial yang inklusif dan berdaya tahan. Ketiga, menggalakkan ahli untuk bekerja atau lebih produktif bagi meningkatkan kualiti kehidupan semasa hari persaraan.
Sesi konsultasi bagi ahli-ahli yang berumur 50 tahun ke atas akan diadakan pada 21 Februari sehingga 22 Mac 2023. Sesi akan diadakan di Dewan Sepakat 4, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sesi pertama konsultasi adalah bagi mereka yang berumur 50 hingga 59 tahun. Sementara itu, orang ramai yang ingin mengikuti sesi konsultasi berkenaan boleh melayari laman sesawang melalui www.tap.com.bn/ atau QR code seperti yang tertera. Manakala sesi jerayawara pemberigaan khas yang berasingan berkaitan hal ehwal penerimaan anuiti skim persaraan kebangsaan ahli akan diadakan kemudian bagi ahli-ahli berumur 60 tahun ke atas. Maklumat lanjut mengenai skim persaraan kebangsaan SPK boleh diperoleh melalui laman sesawang TAP menerusi www.tap.com.bn. Penyertaan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1444 Hijrah 2023 Masihi peringkat saringan kini dibukakan. Musabaqah anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu akan diadakan pada 10 hingga 13 Mei 2023. Menurut siaran akhbar Kementerian berkenaan, penyertaan adalah terbuka kepada rakyat ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang memegang kad pintar berwarna ungu serta tidak memegang pasport negara-negara asing. Peserta hendaklah berumur antara 15 hingga 30 tahun yang lahir antara 1 Januari 1993 hingga 31 Disember 2008 dan tidak pernah menjadi johan pertandingan-pertandingan seperti Majlis Tilawah Membaca Al-Quran Peringkat Antarabangsa, Anjuran Kerajaan Malaysia atau Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara, Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan yang tertera. Tarikh tutup penyertaan pada hari Khamis 27 Mac 2023. Maklumat lanjut hubungi talian 2381903 atau 4 atau 5, sambungan 1301 atau 1304 atau 893811 dan email ke kkbsmtqbk@gmail.com. Keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBD melalui Click and Bid akan diumumkan melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn pada esok 14 Februari 2023. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya menyatakan semua penanda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut. Penanda yang berjaya adalah dikehendaki menjelaskan keseluruhan harga tawaran dan mendaftarkan TPK di atas nama penanda sendiri tidak lewat 1 bulan dari tarikh surat berjaya dikeluarkan. Jika gagal, tawaran TPK penanda adalah dibatalkan. Permohonan untuk melanjutkan tempoh berkenaan kebenaran mendaftar TPK bolehlah dipohonkan setelah bayaran penuh dijelaskan dan dihadapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat tawaran berjaya dikeluarkan. Jumlah bayaran bagi melanjutkan tempoh mendaftar TPK adalah sebanyak RM60 bagi tempoh 3 tahun. Sekiranya pemohon belum mendaftarkan TPK dan berhasrat untuk menyimpan TPK, bolehlah mengulangi pembayaran penahanan TPK sebanyak RM60 bagi tempoh 3 tahun lagi. Mengenai pensyaratan perkhidmatan serah TPK, penanda dikehendaki membuat bayaran RM5. TPK hanya boleh diserahkan selepas tempoh 12 bulan dari tarikh surat berjaya. TPK boleh diserahkan kurang daripada 12 bulan dari tarikh surat berjaya dengan syarat TPK berkenaan telah digunakan yakni didaftarkan atas nama pemilik TPK.
Penanda yang gagal untuk membayar harga tawaran TPK akan disenarai hitamkan dari menyertai tawaran tertutup bagi tempoh 1 tahun dan TPK berkenaan akan ditawarkan semula. Sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1990 atau 91, WhatsApp ke 7181641 atau email ke info_itd@jpd.gov.pn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang www.jpd.gov.pn dan Instagram @jpd.pn bagi maklumat lanjut. 3 buah syarikat di daerah Tutong dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Syarikat Samades Niram Berhan di bangunan Haji Ali Ahmad Kampus Sengkarai Tutong dan syarikat Swiwa Enterprise Niram Berhan di Bokim Kriam Tutong masing-masing didenda RM500. Manakala syarikat Best Win Enterprise di bangunan Haji Ali Ahmad Kampus Sengkarai Tutong didenda RM200. Syarikat-syarikat berkenaan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat-syarikat terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 dan dihukum penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang pekerja lelaki warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Sumon Matubor berumur 27 tahun, nombor pasport A0226333777, hubungi Balai Polis Muara di talian 2770140 atau talian kecemasan 993 atau Balai Polis berdekatan.